Antaranya adalah Papa Gomo. Antara juga adalah Ratu Naga. Itu pun antaranya. Yang mana yang lama yang saya kenal lah, Ratu Naga, Papa Gomo ni orang yang lama. Yang baru-baru ni macam Salim tu, siapa nama? Siapa Singh? Tarbus Singh, siapa nama dia? Salim, lepas tu si siapa nama? Syafiq Alim dan sewaktu dengannya. Yang ini semua, ini kemudian. Ini kemudian. Saya dulu antara yang bertempur dengan siapa? Ratu Badak tu lah. Ratu Naga tu. Itu antara orang yang lama bertempur. Papa Gomo, antara orang yang lama saya bertempur. Papa Gomo kalah sama dengan Anwar Ibrahim, RM1 juta dia kena bayar. Dia bayar. Dia boleh bayar, tuan-tuan. Mana dia dapat duit tu? Kan soalan kita, mana dia dapat duit tu? Dia kata ada tajaan. See, you mean, this is what I mean. Ada penajanya. Yang penting fitnah. Fitnah. Dan begitulah yang dilakukan oleh golongan ini. Mereka menggunakan fitnah itu untuk timbulkan kegusaran. Yang mana Datuk Seri masa tu bergambar, tangan dia pada masa tu nampak crooked. Ialah mungkin orang tua ada sakit. I don't know. Mungkin gambar tu distort ke apa. I don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku akan bawa hujahan daripada Iswadi Moni terhadap puak-puak pemfitnah ni, puak-puak perangai aku pun tak tahulah, kemaruk gila-gila sangat kuasa, dan nampak orang yang daripada lawan selama ni dapat jadi Perdana Menteri, dapat kekuasaan, dapat memerintah negara kita, dan mereka punya lawan politik tu, mereka punya hantam ni, daripada set-set pembangkang ni sangat-sangat mengaibkan. Kan? Hampa jangan sembang kalau betul-betul ini kononnya perjuangan Islam hampa, perjuangan bangsa Melayu hampa. Ini perjuangan haprak aja puak-puak hampa ni. Perjuangan yang menjatuhkan martabat Melayu, menjatuhkan martabat agama Islam. Hanya Melayu dan juga Islam sebagai tunggangan sahaja. Tapi hakikatnya tak ada pun betul-betul perjuangan. Ini semua gila-gila kuasa, mabuk kuasa, kemaruk nak kuasa. Semata-mata duit saja. Sebab tu berani aibkan, berani fitnah, berani caci maki, manipulate, menipu, segalanya mereka mampu buat. Demi apa? Demi nak menjatuhkan Perdana Menteri hari ini. Sangat-sangat perangai sangat-sangat buruk. Perangai yang sangat aku pun tak tahu, tak boleh nak bayang. Kita jadi pembangkang, Pakatan Harapan, kami jadi pembangkang. Kami tak buat sebodoh macam hampa buat. Kami tak buat pun seperti mana melampaunya puak-puak hampa ni. Kan? Seperti mana hak yang akan diperkatakan oleh Iswadi ni, tak kira hampa boleh fikir lah. Kan? Sama-sama lah. Aku ada buat baru-baru ni, mereka ada kaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada kena ada kena HIV lah apa semua, jari-jari bengkak lah apa, mengaibkan lah apa semua ni. Teruk sangat-sangat melampau gila-gila puak ni. Kebencian depa tu di dalam hati jiwa bersama puak-puak PAS ni. Puak-puak yang kononnya memperjuangkan agama ni, hadiah orang setan bisu ni, tak bersuara, tak langsung tak tegak puak-puak dia, penganut haram jadah dia di bawah ni, kata jangan fitnah, jangan adu domba, jangan wujudkan perpecahan, jangan hina menghina, langsung haram jadah ni dok tak tegak. Ni perangai apa jenis pun tak tahulah. Perjuangan Islam, perjuangan kepala bapa apa macam ni. Perjuangan, tunjuklah sikit imej-imej wajah-wajah kemuliaan Islam. Islam mengajar ke arah kedamaian, keamanan, bukan perpecahan yang macam hampa dok buat. Kan? Sonok sangat. Melampau sangat puak-puak ni. Kan? Duk aibkan orang, duk fitnah orang ni, gila-gila ni. Ini hak kononnya kita Islam. Kalau aku jumpa aku nak sepak daripada depan muka ni, punggung hang. Hang kata hang perjuangan Islam kepala apa? Duk aibkan orang gila-gila punya. Hang tak nampak pun. Yang berlaku hang tak nampak daripada depan mata hang. Hang tak nampak pun dan hang tak tahu apa pun. Budak-budak yang baru-baru naik ni, budak-budak berumur kurang pada 30 tahun, apa pun tak tahu. Nampak kawan ni duk aibkan, seronoklah sebarkan. So jom sama-sama kita dengar apa yang aku kata ni, apa yang aku bengang sangat ni. Jom kita dengar apa hujah daripada Iswadi. Last kali aku akan bagi hujahan aku. Jom sama-sama kita dengar. Saya nak bawa cerita ni tuan-tuan tentang Spin Doctors. Habis cerita isu semasa, kita bawa cerita politik pula. Saya tertarik apabila ada satu artikel yang ditulis oleh Free Malaysia Today berkenaan dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin mengenai bagaimana kalau orang bukan Islam, orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Okey. Antara kenyataan beliau, in the future, ini dalam FMT saya baca.
In the future, pada masa akan datang, if their party leaders decides to support a non-Malay prime minister for whatsoever reason, the MP must comply. If they don't, they risk losing their party membership, being forced to vacate their seat and asked to pay millions of ringgit in compensation. Therefore, in such a situation, a non-Malay would become prime minister and Malays would not be able to do anything even if they do not want as a non-Malay sebagai prime minister. Now, daripada kenyataan ini, Hanifah Mahidin, seorang lawyer daripada Parti Amanah, menulis, ketika Muhyiddin jadi spin doctor, berita di portal FMT bertajuk Political Changes Mean Malay PM Not Guaranteed Now, says Muhyiddin, menarik minat saya untuk memberikan sedikit ulasan. Saya sedang sibuk dengan tugasan harian lalu, berhenti sejenak untuk menulis komentar ini. Reaksi spontan saya apabila membaca kenyataan Muhyiddin adalah jelas. Muhyiddin penuh sedar bahawa isu adakah perlembagaan menjamin Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu wajar diputar belit bagi mewujudkan keresahan di kalangan orang Melayu, iaitu pengundi Melayu deposit tetap Parti Bersatu. Dari segi pengamal politik berideologi Machiavelli, sudah tentu isu begini amat wajar diputar belit, iaitu dispin. Orang kata ia politik, ia boleh pola tanggung. Hatta Parti PAS yang mendakwa ia parti Islam juga sependapat dengan Parti Bersatu, meskipun suatu waktu dahulu PAS pernah bermuktamar dengan slogan menggempur pemikiran asabiah, iaitu pemikiran racism. Soalan pada PAS, bagaimana jika PM itu Cina Muslim dan bertakwa dan tidak korup? Dari sudut politik, spin doctors atau spin masters adalah mereka yang pakar dalam membangunkan mesej yang ada elemen menipu dan mengelirukan. Kenyataan veteran DAP hakikatnya jelas dan tidak berbelit, iaitu Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan syarat bahawa PM mestilah orang Melayu. Muhyiddin juga faham dan sedar fakta itu. Justru ia bukan isu, tetapi diputar belit sebegitu rupa bahawa kononnya di Malaysia kini sudah tidak ada jaminan bahawa PM mesti di kalangan orang Melayu. Mesti PM orang Melayu meskipun Melayu yang merosakkan bangsanya sendiri. Tidak cukup dengan putaran itu, diputar lagi bahawa kononnya dengan ada kini-kini undang-undang anti lompat parti mengakibatkan ahli politik, khususnya ahli parlimen, tidak kini terikat dengan keputusan parti, tidak boleh melawan keputusan parti hatta sekiranya parti bersetuju untuk calon PM di kalangan bukan Melayu. Soalan, bukankah Wakil Perikatan Nasional ada dalam jawatan kuasa yang terlibat menggubal undang-undang anti lompat parti? Iaitu saya juga terlibat mewakili amanah. Iaitu inilah penulis inilah Hanifah Mahidin. Mengapa saya tidak pernah dengar Hamzah dan Taqiyuddin, wakil PN, hujahkan macam Muhyiddin hujah? Adakah hujah Muhyiddin sekadar afterthought? Seakan sedar separuh kerapuhan hujah itu diputar lagi bahawa meskipun Agong ada budi bicara untuk melantik PM, budi bicara itu tidak mutlak berdasarkan perlembagaan. Soalan, adakah Muhyiddin mahu ganti daripada konsep raja perlembagaan kepada konsep raja mutlak? Amat malang politik di Malaysia selalu diwarnai dengan politik perkauman yang sempit, dan yang lebih malang, setengah daripada ahli politik di Malaysia lebih cenderung untuk menakutkan para pengundi daripada mendidik mereka. Kenyataan Lim Kit Siang itu jika diwarnai oleh politik kaum sempit, sebaliknya dicat dengan politik gentlemanship, tiada apa yang perlu digusarkan. Ya, benar dalam perlembagaan memang tidak dinyatakan PM wajar orang Melayu, tetapi dalam tradisi perlembagaan ada konsep constitutional conventions, iaitu tradisi amalan perlembagaan, di mana tradisi itu mengesahkan bahawa PM di Malaysia wajar dilantik di kalangan ahli parlimen Melayu. Menjawab persoalan tersebut. Timbul lagi banyak persoalan, tuan-tuan. Dia okey, selain daripada persoalan, kita tengok tadi tu spin master, spin doctor. Dan macam saya kata, ramai spin doctor yang dulu berada di dalam UMNO, sekarang ini berada di dalam Bersatu. Antaranya, dan juga geng pembangkang, antaranya adalah Papa Gomo. Antara juga adalah Ratu Naga. Itu pun antaranya. Yang mana yang lama yang saya kenal lah, Ratu Naga, Papa Gomo, ini orang yang lama. Yang baru-baru ni macam Salim tu, siapa nama? Siapa Singh? Tarbus Singh, siapa nama dia? Salim, lepas tu siapa nama? Syafiq Alim dan sewaktu dengannya. Yang ini semua, ini kemudian. Ini kemudian. Saya dulu antara yang bertempur dengan siapa? Ratu Badak tu lah. Ratu Naga tu, itu antara orang yang lama bertempur. Papa Gomo, antara orang yang lama saya bertempur. Jadi mereka dah keluar dan berada di tim sebelah. Salah satu salah satu benda yang mereka ada, tuan-tuan, yang mereka sanggup ada dan boleh ada, ialah kesampaihatian. Sampai hati macam mana dia kata? Dareness dia orang, kesanggupan dia orang memfitnah. Dan ini dibawa dan diteruskan
Kerana apa? Kerana apa keberanian itu ada di situ? Kerana apa? Kerana mereka ada orang di belakang mereka. Saya tahu. Yang penting fitnah. Kalau siapa saman, ada orang akan bayar. Ada orang akan bayar. Okey, kenapa saya kata demikian? Simple tuan-tuan. Kalau kita takut kena saman, kalau kita tak boleh bayar saman, sanggup ke kita, beranikah kita nak saman? Saman ni bukan satu jumlah yang kecil. Papa Gomo kalah saman dengan Anwar Ibrahim, 1 juta ringgit dia kena bayar. Dia bayar. Dia boleh bayar tuan-tuan. Mana dia dapat duit tu? Kan soalan kita, mana dia dapat duit tu? Dia kata ada tajaan. See, this is what I mean. Ada penajanya. Yang penting buat damage. Yang penting fitnah. Fitnah. Dan begitulah yang dilakukan oleh golongan ini. Mereka menggunakan fitnah itu untuk timbulkan kegusaran. Bila timbul kegusaran, kita counter, kita tangkap, tak tangkap, nak saman, itu ambil masa. 3 hari ke 1 minggu cukup. Ni formula untuk fitnah ni mudah tuan-tuan. Tuan-tuan bakar hari ini, yang penting fitnah tu kena up 3 hari. Up 3 hari, masuk hari keempat, gagal. Kalau kita gagal ambil tindakan segera, maka fitnah itu dah diterima oleh masyarakat. Masuk hari ke-7, orang dah tak ingat dah bahawa fitnah itu pernah berlaku, tetapi damage itu done. Ini modus operandi mereka. The first 3 days tu important. Masalahnya, macam mana kita nak bertindak dalam 3 hari pertama? Sebab itu saya kata, kerajaan tak ambil tindakan, tuan-tuan. Kerajaan tak boleh ambil tindakan kalau kita sendiri yang tengok. Kerajaan bukan hari-hari pantau posting dia. Saya tak pernah tengok posting Papa Gomo, tak pernah tengok posting Ratu Badak ni, tak pernah. Mana tuan-tuan yang pergi tengok tu, jangan pagi maki kerajaan tak buat apa-apa. Engkau buat apa? Tuan-tuan buat apa? Tu soalan saya ni. Setiap kali ni kerajaan buat apa? Saya tanya, ada buat report ke belum? Oh, belum. Exactly. Jangan salahkan kerajaan. Kita ni lah kerajaan. Kalau tuan-tuan baca, jangan tunggu mana kerajaan. Tak, tuan-tuan lah kerajaan. Tuan-tuan kena buat report polis terus. Boleh ke buat report polis? Buat je dulu. Boleh tak boleh, tu cerita lain. Polis takkan tangkap tuan-tuan buat report polis. Pergi buat. Kita lah kerajaan sekarang ni tuan-tuan. Kita lah kerajaan. Buat report polis. Jangan tunggu. Masuk hari ketiga dah terlewat. Menteri bukan hari-hari tengok Facebook, tengok TikTok, tengok WhatsApp. Kita ni kena mulakan tindakan. Dan tindakan ini, ni saya nak baca. Ini contoh Berani tak berani tuan-tuan? Saya dah tengok peti Papa Gomo, polis siasat Papa Gomo kes video bayangkan PM hidap AIDS. See? Polis sedang menyiasat penulis blog Wan Azri. Papa Gomo menulis video berhubungan video yang kelihatan membayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Bukit Jenayah, video bertajuk DSAI Penyakit Misteri Tiada Penawar AIDS memfitnah Perdana Menteri. PDN mengingatkan orang ramai, tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasikan isu sehingga menyentuh isu ketenteraan moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Malaysia kini tidak memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Muhammad Azri dan rakaman video berkenaan tidak boleh diakses setakat ini. Bagaimanapun terdapat catatan oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papa Gomo pada media sosial mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali. Anwar juga mengekalkan pengakuan tidak bersalah, berkata pengampunan penuh itu diberi kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan. Menurut Rusdi, Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, 504 kerana menghina dengan sengaja, menceroboh keamanan, dan 233A komunikasi penggunaan tidak wajar rangkaian dan perkhidmatan rangkaian. Baik. So, yang ni video ni tuan-tuan, ni nak cerita. Video yang Papa Gomo, video ini sebenarnya dah dihantar 2 minggu lepas kalau tak silap saya. Dan cerita ini dah diulang bulan lepas. Siasatan baru berlaku ni. Kenapa? Bukan polis lambat ambil tindakan. Sebab kita lambat buat laporan. Kita tak ada orang, bagi orang lain. Itulah isu dia. Kalau tuan-tuan yang baca, tak boleh orang lain buat laporan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan yang baca. Dalam laporan tu akan menulis bahawasanya saya, nama sekian, alamat sekian, nombor IC sekian, telah melihat posting dia tulis oleh si fulan.
di laman sekian. Sebab nanti tuan-tuan akan dipanggil menjadi saksi. Aku tak nak jadi saksi, Is. There you go. Itulah isu dia. Tuan-tuan tak boleh bagi pada orang lain harapkan orang itu buat report polis. Tak. Tuan-tuan yang melihat posting itu kena buat laporan polis. Ambillah inisiatif, tuan-tuan. Video ini saya tahu tersebar dah lama dah. Dia ada satu video dia tunjuk masa Apex. Salah Apex ke sebelum Apex? Yang mana Datuk Seri masa tu bergambar, tangan dia pada masa tu nampak crooked. Yalah mungkin orang tua ada sakit. I don't know. Mungkin gambar tu distort ke apa. I don't know. Tetapi tangan dia nampak crooked lah. Crooked. Faham crooked tak? Macam membengkok macam tu. Kan? Macam membengkok macam tu. Kalau tuan-tuan nampak tangan muda, lebih kurang macam tu. Mungkin juga kamera trick atau mungkin dia yang pergi edit. Kita tak tahu. Tetapi dia kata tengok, disebabkan tangan itu ini tanda-tanda orang AIDS. Kenapa AIDS? Sebab dia homoseksual. Kan? Dia kata macam tu. Now, video itu tersebar. Orang main video tersebut. Terbaru Salim pun dipanggil polis. Telah menginterview. Dikatakan menginterview. Okay. Seorang banduan katanya. Kan? Dan banduan itu katanya berada sama dengan Anwar Ibrahim di dalam penjara. Di dalam penjara tersebut, dan dia menjadi budak suruhan Anwar Ibrahim katanya. Kan, dia menjadi budak suruhan Anwar Ibrahim. Kemudian ramai yang percaya. Sampaikan keluar perkataan apa, tuan-tuan? Pelanta. Now, bila tuan-tuan kata pelanta, bermakna tuan-tuan telah mengatakan Anwar liwat di dalam penjara. Kalau anda Islam, bermakna anda sekarang telah melakukan qazaf. Anda menuduh tanpa bukti, menggunakan perkataan pelanta dengan pemahaman itu, maka tuan-tuan menurut hukum qazaf adalah seorang yang fasik. Hukumnya berdosa besar. So apa yang berlaku? Saya ada satu video yang saya interview. Saya interview siapa, tuan-tuan? Saya interview tidak lain tidak bukan bekas warden penjara. Bekas warden penjara yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang apa orang kata, yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 tahun di Hospital Sungai Buloh. Di penjara Sungai Buloh. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut secara online. Tuan-tuan boleh tengok video tersebut secara online di dalam video di dalam YouTube saya, di dalam YouTube saya lah. Iaitu video. Tuan-tuan nampak ni? Video ini. Sekarang ini sudah mendapat 100,000 tontonan. Eksklusif bekas warden penjara Sungai Buloh di SAI. Ini dalam video ini saya interview Pok Nick, dan Pok Nick ni adalah bekas warden penjara yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 tahun. Dan dalam video ini didedahkan, dan saya tunjuk muka, tuan-tuan. Bukan macam Salim tu, dia tak tunjuk muka. Budak yang kata dalam penjara bersama Anwar Ibrahim tu tak nampak muka pun, tetapi orang percaya. Ni saya bawa dengan Pok Nick ni duduk kat Kelantan, dia cerita ada muka dia. Siap saya tunjuk kad warden penjara dia lagi. Siap ada semua kad warden penjara, gambar dia dengan Anwar Ibrahim, semua ada. Masa Datuk Seri Anwar menikahkan Nurul Izzah, dia dekat belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada. Dia adalah saksi hidup sewaktu Datuk Seri Anwar di dalam penjara, dan dia yang menjaga. Tetapi orang lebih percaya fitnah daripada kebenaran. Kerana apa? Kerana mata mereka telah ditutup, telinga mereka telah dipekakkan, dan mulut mereka telah disumbat dengan kejahilan. Inilah yang Machiavelli. Machiavelli ni matlamat menghalalkan cara. Spin, fitnah. Dan mereka percaya. Mereka percaya. Kerana apa percaya? Kita bawa kebenaran, dia tak percaya. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Orang-orang kafir ni, tuan-tuan, dia bawalah kebenaran macam mana sekalipun mereka akan tutup mata, tutup telinga, tutup mulut mereka untuk menerima kebenaran. Saya bukan kata geng ni kafir, tapi itulah perumpamaan orang yang tak nak terima kebenaran ini. Tuan-tuan, saya nak selamatkan tuan-tuan daripada api neraka ni, tuan-tuan. Kita bawa kebenaran, tapi ada yang lebih nak percaya perkara tersebut. Duk sebut pelanta. Saya faham cerita pelanta tu. Cerita pelanta tu, tuan-tuan, nak cerita. Ni nak ceritalah. Engkau orang tak tahu saya sebut apa? BLM. Anwar Ibrahim adalah banduan BLM. BLM tu apa?
Dan dia, saya kata, apa yang mamak tu cerita langsung penipuan daylight. Tetapi kenapa tuan-tuan? Kenapa dia boleh bawa cerita tersebut? Itu saya kata tadi, ada backup. Yang penting fitnah aja dulu. Fitnah dulu. Fitnah. Tak apa. Kau kena saman, kita bayar. Kita ada support. Lawyer kita ada. Berapa juta dia, kita akan bayar. Yang penting, reputasi dia damage. Yang penting, dia kena fitnah. Yang penting, fitnah itu tersebar. Itu yang utama. Yang penting, reputasi dia damage. Tetapi kita pula, ni, penyokong kerajaan, penyokong PMX ni, lambat bertindak. Bila ada benda tersebut keluar, kita lambat buat tindakan polis. Lepas tu salahkan kerajaan, salahkan Fahmi Fazil, salahkan Menteri Komunikasi, salahkan penerangan tak buat kerja. Tak, kita yang melihat video itu, yang tengah tengok itu, cuba rakam, esoknya terus buat report polis. Kalau boleh malam tu juga buat report polis. Boleh tak lepas ni kita buat macam tu? Kalau tuan-tuan baca komen macam ni, komen-komen yang jahat macam ni, tuan-tuan capture screen, terus buat report polis. Ambil komen dia, tengok muka dia, capture screen, kalau ada nama, buat report polis. Biar dia orang merasa, tuan-tuan, bagaimana kesan fitnah. Tuan-tuan, yang geng-geng saya sebut Papa Gomo, Papu Kari ke apa nama dia sebenarnya, mereka ni ada backup. Ni geng-geng yang kat bawah ni tak ada backup, tuan-tuan. Dia masuk penjara, dia tak ada lawyer pun yang akan bayar dia apa yang akan orang backup dia. Kalau dia kena saman, tak ada orang pun akan bayar saman dia. Tetapi geng-geng itu ada orang yang akan taja. Yang penting mereka fitnah dahulu. Ini spin doktor. Ini kerja spin. Kerja macam ni saya tak sanggup buat, tuan-tuan. Betul. Lillahi ta'ala. Kalaupun orang bayar saya tak sanggup. Sebab lidah saya ni saya tak boleh nak sebut kata yang itu. Tak boleh. Saya tak boleh nak. Tak boleh lah, tuan-tuan. Bayarlah jutaan mana pun saya tak sanggup. Tak boleh. Kalau pun orang kata, tak apalah kau kena saman, aku bayar kau 10 juta. Yang penting kau fitnah je. PN sekarang ni. Tak sanggup. Minta maaf. Bagi saya 10 juta tu dengan akhirat nanti, saya lebih takut akhirat tu daripada 10 juta dekat dunia. Tak apalah. Itu contoh. Tak adalah orang offer saya kan. Itu contoh. Tapi itulah kita, tuan-tuan. Kita berbeza dengan mereka. Sebab kita ni nak fitnah ni pun payah. Masa kita jadi pembangkang, kita tak fitnah pun. Pernah kita dengar, saya ada orang kata, Iswardi pemfitnah. Pernah tak aku kena saman dengan fitnah? Pernah tak aku kena saman dengan ni Papa Gomo, berapa kali dah kalah saman, berapa kali dah kena saman. Cikgu Bat, berapa kali dah kalah saman, berapa kali dah kena saman. Ni Papu Kari, berapa kali kena panggil polis, berapa kali dah kena saman. Tetapi engkau orang masih lagi percaya. Ratu Badak tu masih engkau orang percaya. Wa na'udzubillah, ya Allah Tuhanku. Kita hidup di zaman sekarang ini media ini terlalu mudah. Yalah, mudah 1.4K, 8K, 9K, 10K orang mendengar kita sekarang ni. Mudah. 10,000, ratus ribu dalam satu masa, satu detik berita boleh tersebar. Fitnah pun, tuan-tuan, boleh tersebar dalam satu detik juga. So, terkenanya siapa? Akhirnya terkena siapa? Terkena orang yang tuan-tuan fitnah tu nanti. Okey, geng. Alhamdulillah, syukron, geng. Kita boleh tengoklah, puak-puak ni, kepala-kepala di atas ni, tiba-tiba muncul balik, berani fitnah kau-kaunya. Sebab mereka tahu, kalau aku kena apa-apa, aku ada orang tolong fund kat aku. Akan ada orang tolong bantu aku. Akan ada orang selamatkan aku. Seperti mana Papa Gomo kena sama dengan Anwar Ibrahim RM1 juta. Dan RM1 juta yang perlu selesaikan kepada Anwar tu, Papa Gomo dia ada fund daripada UMNO BN sewaktu tu. Di bawah Najib Razak. Jadi dia tak kisah sebab dia tahu waktu tu kalau dia fitnah lah macam mana pun akan ada orang fund dia. Walaupun kita dengar dia dapat melebihi daripada 1 juta, tapi tetap ada orang fund dia. Sama macam Papa Gomo baru-baru ni kan, tiba-tiba dekat-dekat dengan PRN, tiba-tiba lah Timboi. Tiba-tiba, gila tak gila? Han Timboi, Han buat live, tiba-tiba view Han naik, lepas tu dia duk bangga. Budak-budak di bawah ni duk kata, kononnya, ini view sendu lah, apalah semua sendu. Padahal kita pun reti fikir lah, ini view semua kita boleh beli lah. Setiap kali kita nak post video, media sosial kita akan tanya, akan offer, Han nak tak view hang ni melebihi berapa ratus ribu, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. So hang kena bayar sekian. Kita tak buat macam tu. Kita tak buat. Kita hanya hari-hari post video, post. Menceritakan benda yang benar.
Bukan macam mereka nak sebarkan keburukan, mereka nak hancurkan kehidupan seseorang dengan apa? Dengan bayar view, dengan nak jumlah tontonan hak yang banyak, kan? Nak pakat-pakat share habis ni. Hak yang dia tak nampak pun. Dia tak nampak pun. Benda dia tak ada bukti pun. Dia hanya bawa hujah mahkamah. Mahkamah sampai hari ni tak dapat buktikan 4 orang saksi. Kan? Jadi pada aku lah puak-puak yang duk ulang liwat apa semua aib Anwar Ibrahim kena HIV. Nantikan kehidupan hang ataupun turun ke anak-anak hang. Aku selalu pesan. Kalau aku dekat TikTok, media-media yang aku duk masuk kotak-kotak ni, selalu aku pesan, hang nantikan, hang kena faham satu je, Allah Maha Adil. Kifarah tu ada. Hang jangan meroyan, hang jangan duk meroyan, duduk mengeluh suatu hari nanti anak hang abaikan hang, anak hang tinggal hang di rumah orang tua, anak hang itu, anak hang ini, anak hang jadi pondan, anak hang duk main laki sama laki, anak hang perempuan sudah jadi lesbian. Hang jangan meroyan suatu hari nanti, sebab kifarah tu ada. Hang kena ingat kifarah tu ada. Allah Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Hari ni kita buat buruk ke orang, esok orang akan balas buruk kepada kita balik. Tu daripada segi buruk. Daripada segi fitnah, hari ni kita fitnah orang, Allah akan tarik ketenangan di dalam jiwa kita. So Allah akan hantar orang yang hang tak kenal pun boleh main fitnah hang. Wait and see. Kena ingat tu. Itulah pesanan-pesanan kifarah yang dikatakan kifarah tu, ayat kifarah tu dah ramai dah, babe. Dah ramai pengajaran. Kan? Duk kehidupan macam ni, rupa-rupanya ada buat benda-benda haram, lalas. Waktu dah usia ujung-ujung, jadi teruk. Cuba hangpa fikir balik. Sebab apa dalam negara kita je, kita ambil dalam negara kita. Tim-tim LGBT terlalu besar sekarang. Kenapa geng-geng ni, yang kaki-kaki belakang ni, makin hari makin besar. Why? Dalam masa tempoh 20 tahun ni, kenapa LGBT makin berkembang? Kenapa budak habis sekolah, tak ada nak habis sekolah, dia dah join LGBT? Kenapa dah masuk pondok-pondok tahfiz apa semua, dah berlaku liwat-liwat ni? Malah ada murid yang bila dah habis sekolah, barulah duduk di TikTok apa semua, duduk luah perasaan. Kawan dia pernah kena. Padahal bukan kawan dia, diri dia sendiri kena dengan seorang ustaz. Yang terbaru dekat Kelantan, apa yang berlaku? Yang terbaru, pelajar tahfiz kena liwat, babe. Apa yang ku faham, apa yang ku fikirkan, salah satu utama punca dia bermulalah 1998 ataupun sebelum tu, ibu bapa zaman-zaman tu dah fitnah seseorang, dah aibkan seseorang. So kifarah Allah tu, Allah bagi sebab dia fitnah khazaf terhadap seseorang. Tak kira lah zaman 1998, tahun 2000, Anwar Ibrahim dituduh kes liwat dan waktu tu mungkin orang-orang UMNO terus hentam Anwar, terus aibkan Anwar, terus memalukan Anwar. Allah hantar anak dia atau cucu dia menjadi seorang LGBT, duk bersama dengan LGBT, duk hina. Lepas tu anak dia sudah pergi jadi pondan. Daripada Kelantan, main ke KL, sudah jual badan. Itu yang paling takut sekali. Berapa ramai kalau hampa tengok dekat channel Bros Gang TV. Bros Gang TV punya channel dekat dalam YouTube, hampa boleh tengok. Berapa ramai orang-orang kampung main di KL, sudah jual badan. Balik, acah-acah ada duit banyak. Kenapa ada duit banyak? Tak kira dari segi laki ke perempuan ke, duk jual badan. Cuba semak balik benda yang pernah berlaku. Rupa-rupanya mak bapak dia tara mana duk hantam si orang ni, duk aibkan, duk fitnah seseorang. Last Allah hantar dekat anak dan cucu dia yang kena asbab mulut fitnah bapak dia ataupun tok wan dia tu. Kifarah Allah. Fikir berapa ramai orang berpakaian lelaki waktu habis sekolah, keluar daripada kampung, balik berpakaian perempuan, siap ada buah dada lagi. Berapa ramai? Kenapa LGBT makin teruk, makin banyak? Ni punca fitnah. Kita jangan salahkan pemerintah ke apa. Allah nak uji, Allah akan uji antara individu, antara seseorang tu. Hang pernah buat baik ke orang, esok Allah hantar, kena kat hang balik. Kalau tak kena kat hang, kena kat anak, kena kat cucu. Aku pun takut cerita dulu, sebab aku ada anak perempuan, aku ada anak lelaki. Tapi mereka tak fikir semua tu.
Jadi ya, tolonglah siapa-siapa kalau hak yang nampak macam mengaibkan, memalukan pemimpin kita, buatlah laporan polis. Kalau aku ada masa free, aku akan buat laporan polis. Sebab aku tak ada langsung. Aku siang hari aku dah kerja aku balik malam, aku akan buat video. Lepas tu tidur kadang-kadang kerja sampai 14 jam, 15 jam. Aku duk post video pun dalam ketika waktu bekerja. Sebab aku dah shoot video siap-siap dan aku akan edit dekat tempat aku kerja lah. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Agak panas lah. Cuba hang bayangkanlah kan, daripada segi side kita, side ni Pakatan Harapan, Barisan Nasional, ada tak kita duk aibkan Hadi Awang? Ada tak kita duk aibkan Azmin Ali yang kita tahu ada video dah? Ada tak kita duk mainkan isu hak yang Muhyiddin Yassin dengan Nikaji? Ada tak? Adakah kita duk aibkan Muhyiddin sampai gila-gila babi punya? Ada tak? Tak ada kan? Kita tak buat kerja-kerja bodoh. Tapi puak-puak ni sebab melampau tak dapat tumbangkan kerajaan. Bulan 8 tumbang, 30 hari bulan 8 tak tumbang-tumbang, 600 hari bulan Ogos tak. Dia tak tumbang-tumbang, 1000 hari bulan Ogos pun tak tumbang-tumbang. Tu yang duk jadi melampau gila-gila babi. Oh, amat-amat mengecewakan lah. Ini jujur cakap, kalau hampa pergi kat video mereka, lo ni Papu Kari Haram Jadah tu pun dah ada channel YouTube apa semua, tolong pi serang ada. Ini bukan perjuangan Melayu. Melayu tak ajak macam mereka buat ni. Melayu Islam tak ajak, bukan budaya mereka puak-puak ni. Ini semua Haram Jadah punya perangai. Bukan betul-betul Melayu punya ni. Ini semua semata-mata nak tumbangkan seseorang, nak naikkan orang lain. Dah tua-tua kerepot tu pun masih nak angkat dia jadi Perdana Menteri. Fikir sendiri lah kan. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.